Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari, selamat petang. Jadi dalam kuliah ini kita akan bincangkan tentang topik teknik dokumentasi sistem. Okay, jadi ini ialah satu alat, satu tools, set of tools lah. Ada beberapa tools dalam ni yang kita akan belajar untuk tujuan kita mendokumentasikan sistem. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu dokumentasikan sistem. Okey, pertama ni kita sebut apa dia dokumentasi. Jadi dia kata kat sini dokumentasi adalah naratif. Antaranya dalam dokumentasi ni ada naratif. Naratif ni ialah cerita lah, ya. Cerita. Data flow models iaitu satu bentuk modeling lah, satu bentuk modeling untuk menunjukkan data flow, dan satu lagi flow chart, dan juga satu lagi jenis kita akan belajar hari ini ialah business process diagramming lah. Okey, jadi dokumentasi tujuannya ialah untuk dia menceritakan who, what, why, when and where of system, iaitu dia nak menceritakan berkaitan dengan sistem, iaitu siapa yang menggunakan sistem, apa yang berlaku dalam sistem, kenapa, bilakah benda itu berlaku, di manakah di dalam sistem tersebut berlaku. Jadi aspek-aspek yang akan dilihat di dalam dokumentasi ialah input, contohnya ialah sistem mendapat input daripada siapa, ataupun apakah input yang diperolehi, daripada manakah input diperolehi. Kemudian kita juga melihat dari segi proses. Apakah proses yang berlaku di dalam sistem, di manakah berlaku, siapa yang melakukan proses tersebut. Kemudian dari segi storage, apakah medium penyimpanan data, di manakah data disimpan. Kemudian dari segi output, bilakah output dikeluarkan, kepada siapa output dikeluarkan. Kemudian dia juga menunjukkan tentang kontrol. Apakah kawalan yang dibuat, siapakah yang mengawal. Okey, semua ni digambarkan di dalam sistem lah. Okey, digambarkan dengan sistem. Maksud saya digambarkan oleh dokumentasi. Okey, sebab kalau kita bayangkan sistem, kalau kita nak menceritakan tentang satu sistem dan kita menggunakan naratif semata-mata, kita menggunakan ayat, kita membuat karangan, maka dia punya cerita dia akan jadi panjang dan sukar untuk orang faham dan mengambil masa yang lama untuk orang faham. Sekali lihat mereka tak faham, mereka perlu baca word by word, sentence by sentence, line by line lah. Tapi dengan kita menggunakan dokumentasi, dan dokumentasi kita ni basically dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar rajah, maka dia memudahkan orang untuk memahami. Dia memudahkan untuk kita bina ataupun kita menyediakan dokumentasi, dan dia juga membolehkan orang memahami dengan baik. Kenapa kita perlu belajar dokumentasi? Okay. Pertamanya kita dikatakan kat sini, you need to be able to read documentation in all its forms, narrative, diagrams, models. Okey, kita belajar dokumentasi sebab apa? Pertama ni kita perlu boleh membaca dokumentasi. Okey, sebagai bakal accountant, accountant perlu faham proses perniagaan. Okey, dengan teliti, dengan baik. Sebab accountant juga dia nak lihat bagaimana audit trail contohnya. Accountant nak menentukan kebolehpercayaan data. Okey. Jadi oleh sebab itu sistem tersebut digambarkan melalui dokumentasi. Jadi paling kurang seorang accountant dia belajar dokumentasi sebab apa? Sebab dia perlu membaca dokumentasi dalam semua bentuk lah, naratif ke, diagram ke, model ke. Kemudian sebagai accountant dia perlu menilai kualiti sistem. Okey, menilai sebaik mana kawalan dalaman di dalam sesuatu sistem, dan kawalan dalaman tersebut boleh digambarkan melalui dokumentasi. Jadi untuk accountant dapat menilai kawalan dalaman, maka dia perlu faham dokumentasi lah. Selain daripada itu, SAS 94, satu peraturan di Amerika lah,
dia menyatakan bahawa auditor perlu memahami prosedur kawalan dalaman, maka dengan adanya dokumentasi auditor menjadi lebih mudah untuk memahami kawalan dalaman tersebut. Dan Sarbanes-Oxley Act pula menyatakan bahawa pihak pengurusan bertanggungjawab ke atas sistem kawalan dalaman. Jadi untuk membina, untuk merancang, untuk mengurus kawalan dalaman, maka perlulah kepada dokumentasi. Kemudian management juga bertanggungjawab untuk menilai keberkesanan kawalan dalaman. Jadi untuk menilai keberkesanan pun melalui dokumentasi juga. Dan both management and external auditors need to document and test. Okay, jadi external auditor satu, kita ada, mungkin dalam organisasi kita ada sistem, kita ada dokumentasi berkenaan dengan sistem kita, tetapi external auditor mungkin dia nak lihat dari segi praktis. Kadang-kadang praktis tak sama dengan documented. Jadi bila external auditor bila dilihat macam mana cara kita menjalankan proses perniagaan, maka mereka sendiri akan menyediakan dokumentasi ke atas apa yang kita buat. Jadi yang itu digunakan oleh external auditor untuk menguji sejauh mana sistem ataupun prosedur perniagaan diikuti lah. Okay. Jadi yang ni antara sebab-sebab yang kita ni lah. So kita basically, kalau saya nak summarize, pertama ni kita perlu belajar documentation kerana kita nak boleh baca dokumentasi. Okay. Kedua, kita dengan dokumentasi yang kita faham dan kita boleh baca tu, kita boleh menilai pula kebagusan sistem. Kita boleh menilai apa dia kelemahan sistem, apa yang bagus tentang sistem, bagaimana tahap kawalan dalaman sistem. Yang ketiga, kita belajar dokumentasi supaya kita sendiri boleh sediakan dokumentasi. Maknanya kita, contoh tadi, kita sebagai external auditor ataupun kita adalah accountant yang diambil ke dalam satu organisasi yang mana organisasi ni sistem dia masih berterabur contohnya. Jadi accountant ni perlu untuk design, perlu mereka bentuk prosedur, tata cara, kaedah SOP contohnya kan. Jadi accountant yang design semua ni, jadi untuk membolehkan accountant menggambarkan apa yang dia design, dia reka bentuk, dia perlu menggunakan dokumentasi. Jadi perlu 3 peringkat lah. Kita nak boleh baca dokumentasi, kita nak boleh nilai sistem melalui dokumentasinya, dan kita boleh mereka bentuk sistem melalui kita mereka bentuk dokumentasi.